Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ulama was salihin wa a'immatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sentiasa menempatkan diri kita sebagai penuntut ilmu, kerana orang yang menuntut ilmu ni amat penting kepada orang lain. Pentingnya orang menuntut ilmu ini telah disebutkan oleh seorang ulama muhaddisin daripada negeri Syam, iaitu Asy-Syaikh Nuruddin Al-Itar, menyebutkan kita ni kena berterima kasih kepada orang yang menuntut ilmu, kerana dengan sebab mereka lah, atas sebab mereka lah, maka lambatnya lagi berlakunya kiamat. Kalau orang menuntut ilmu ni tak ada, lama dah kiamat berlaku dah. Ni hebatnya orang-orang yang menuntut ilmu ni. Ada. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kenalah sentiasa berhimpun dalam majlis ilmu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sebagai satu raudhah, iaitu taman-taman ataupun kebun-kebun syurga. Jadi ini kepentingannya. Jadi terima kasih sepatutnya orang yang di luar sana yang tidak datang menuntut ilmu, dia kena berterima kasih kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tanpa tuan-tuan, orang yang rajin menuntut ilmu, maka lama dah kalau Allah Ta'ala nak jadikan kiamat tu, maknanya lama dah berlaku dah. Dengan sebab adanya majlis-majlis ilmu lagi, di mana-mana pergi kita tengok ada majlis ilmu, walaupun majlisnya tak ramai, tapi orang-orang ni asbab mereka ni lah, maknanya Allah Ta'ala melambatkan berlakunya kiamat. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita boleh tengok dalam mana disebutkan dalam peristiwa akhir zaman, kepentingan itu orang menuntut ilmu ni. Jadi hari ni kita nak sambung lagi pada muka surat 3. Kita masih lagi membicarakan tentang latar belakang penulis ni. Hari itu telah kita sentuh, maknanya 2 perenggan yang lalu, dan hari ini kita bersambung lagi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Di masa kecil beliau kehilangan pandangannya disebabkan tekanan penyakit cacar.
Dia gitu. Jadi tuan-tuan, bila sebut tentang penyakit ni satu ujian. Allah Ta'ala menjadikan apa sahaja musibah ni dia ujian. Terkadang-kadang bila ujian ini ada manusia tak suka. Itu sebabnya Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, barang yang kau tidak suka tu kemungkinan ia baik kepada kamu, dan mungkin barang yang kau benci itu dia sebenarnya musibah kepada kamu. Barang yang kamu benci itu sebenarnya dia baik. Barang yang kau maknanya suka tu dia musibah. Ini dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam keadaan kita tengok pada waktu sekarang ni, Allah Ta'ala menurunkan berlakunya jerbu yang begitu lama. Biasanya tiap-tiap tahun berlaku juga jerbu. Tapi tahun ni jerbunya lama. Mari hujan tak hilang-hilang juga. Sekolah berapa kali tutup, tak tutup-tutup juga, buka balik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala bagi jerbu tu ramai orang tak suka. Ramai orang tak suka. Sebenarnya yang kita tak suka tu ada faedah kepada kita, ada kebaikannya kepada kita. Supaya apa? Manusia jangan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh merujuk dalam surah Ad-Dukhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan, maknanya didatangkan asap yang menyeliputi manusia, supaya manusia ni apa? Mengambil iktibar dan mengambil pengajaran. Dia tu tuan-tuan turun ni jadi jerbu ni, Ad-Dukhan ni, maknanya asap tebal yang menyelubungi manusia. Ini bukan maknanya asap main-main tuan-tuan. Kalau terbakar ni turun hujan habis dah. Turun hujan hilang dah maknanya jerbu. Ni turun hujan tak hilang-hilang juga. Kita rasa sempit hati, kita rasa maknanya susah hati. Kerana apa? Semua urusan pekerjaan tak boleh kita nak lakukan, banyak tergendala. Ini sebab kita nak kena ambil iktibar. Bila Allah Ta'ala jadikan sesuatu, kebanyakan manusia tak suka, tapi bagi orang-orang yang boleh mengambil pengajaran, dia mempunyai banyak maknanya kesan yang baik kepada orang lain. Jadi itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi dia penyakit cacar waktu kecil-kecil lagi. Kalau pada kita ni, kalau penyakit, Allah, musibah dah. Musibah dah penyakit ni. Tetapi Allah Ta'ala menggantikan suatu musibah tu dengan perkara yang lain, dengan nikmat yang lain. Ni dia tuan-tuan, Allah Ta'ala ganti. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menggantikan pandangan lahir itu dengan pandangan batin, yang disebut dengan nama Ainul Basirah, nama dia, pandangan mata hati. Yang kita dok pandang ni tuan-tuan mata kasar. Kita pandang dengan mata kasar ni, ada mata ni, itu pun kadang-kadang tak nampak. Benda ada depan mata pun kadang-kadang kita tak nampak. Tapi bagi orang yang ada maknanya kejernihan hati dia, bila Allah Ta'ala berikan sesuatu musibah, bila Allah Ta'ala jadikan sesuatu maknanya malapetaka, mereka pandang tu bukan pandang dengan mata, tapi mereka pandang tu dengan mata hati. Jadi dengan sebab itu mereka mentafsir maknanya sesuatu musibah tu dengan pandangan mata hati dia. Kenapa? Bila dipandang ni, Allahu Akbar, kenapa asbabnya Allah Ta'ala menurunkan musibah ni? Apa asbabnya? Kerana manusia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberikan cerah sepanjang masa, diberikan lapang sepanjang masa, manusia ni tak lekat di dalam rumah Allah Ta'ala. Dia sibuk dengan urusan dunia, dia sibuk dengan apa dia? Mencari maknanya kehidupan dunia yang menyebabkan mereka ni jauh daripada maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau duduk dalam masjid tak boleh lama. Kalau tak ada aircon tak mau duduk dalam masjid. Kalau tak ada kipas besar tak nak duduk dalam masjid. Kalau masjid kapetnya tak tenggelam muka, tak mau sujud dalam masjid. Tapi kalau duduk dalam kedai kopi, kalau duduk dalam maknanya supermarket, berjam-jam kita boleh duduk. Dalam tu dengan hinga-binga dan sebagainya, kita boleh duduk. Ni nak mengingatkan kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengingatkan kita kepada kepentingan tu, supaya manusia mengambil banyak ingatan. Mengambil banyak ingatan. Jadi dengan sebab itu pandangan mata hati ni dia lebih jauh berbanding dengan mata kasar kita ni. Kerana bila kita pandang dengan mata hati ni tuan-tuan,
mata hati ni dipandu dengan apa? Dengan ilmu. Dok kita pandang dengan mata kasar ni, terkadang-kadang benda yang ada dia punya manfaat kita tak nampak. Kadang-kadang kita pandang benda itu ada manfaatnya, kita saja buat-buat tak nampak. Ini dengan mata kasar. Tak? Ni mata kasar kita ni. Banyak orang melihat berlakunya musibah depan mata, berlakunya banjir besar depan mata, berlakunya aksiden depan mata. Kadang-kadang mereka pandang, mereka tak ambil manfaat, tidak mengambil iktibar. Ni pandang dengan mata kasar ni. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak? Dengan sebab itu orang-orang yang diberikan ilmu, mereka pandang dengan mata hati, pandangan mereka jauh. Mereka punya tafsiran tu bukan macam tafsiran kita. Jadi nak dapat benda-benda yang macam ni, maka hendaklah kita ni maknanya melazimkan diri kita dengan ilmu. Dalam majlis-majlis ilmu, barulah Allah Ta'ala akan membukakan futuh. Maknanya pintu-pintu yang tak nampak kat kita ni, dibukakan kepada kita. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala lah yang menutup sesuatu benda-benda yang tak nampak ni, yang diraib ni, benda-benda raib tu semuanya di dalam kunci Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya apa? Allah Ta'ala sebut di sisi Allah Ta'ala lah maknanya kunci benda-benda yang gaib, yang dia tak bukakan, dibukakan kepada orang-orang yang tertentu, maka orang ni lah yang dapat menafsir dan mereka akan memberitahu kepada orang lain. Ni dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak? Maka dia kata beliau terus menuntut ilmu agama dan mendalaminya sehingga menjadi pintar dan jaguh di dalam segala selok-beloknya. Orang-orang buta ni tuan-tuan, kalau kita channel dia betul-betul, dia jadi baik, kan? Pergi dengan negara Arab, contohnya di Mesir, orang buta hafal Quran, ya Allah ramainya. Mereka hafal Quran tuan-tuan. Alim-alim besar tu jadi alim-alim besar. Kita pergi mengaji dengan dia tu, ulama-ulama qiraat ni, ulama-ulama Quran. Kalau di tanah Mesir tu tuan-tuan, orang buta ramai. Mereka ni lebih celik daripada orang yang celik. Mana? Guru-guru kami pun alhamdulillah semuanya kebanyakannya buta belaka. Tapi celiknya macam orang yang celik macam kita. Kita bawa buku, kita bawa kitab, dia suruh baca. Salah baris dia tahu ada huruf yang gugur. Kita yang tengok ni, huruf gugur pun tak nampak. Tu dia. Siapa yang buta, siapa yang celik sekarang? Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau maknanya di Azhar tu, makna pelajar-pelajar yang nak ambil magister ni, kebanyakan dia punya apa ni, orang yang tukang soal ni, mafatih dia tu semuanya orang buta belaka. Bila dia berikan hujah, contohnya tentang sesuatu hukum, dia tanya, engkau ambil ni dalil dalam kitab apa? Muka surat berapa? Dia pun sebutlah. Ni orang-orang buta ni, dia pun ambil ni buku ni, muka surat sekian, muka surat sekian, muka surat sekian. Allah, dia hafal dengan muka surat. Kita muka pun tak nampak. Bukan muka surat, muka pun tak nampak. Bila mengaji tu muka pun tak nampak, bukan muka surat lagi. Muka pun tak nampak. Mana nak jadi alim? Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berbeza tu tuan-tuan, kan? Kehidupan mereka tu berbeza. Jadi maknanya kemudian beliau mendampingi para ulama yang terkenal di zamannya, sehingga Allah Ta'ala mengurniakan kekuatan menghafal dan sangat menakjubkan serta faham dia dan luar biasa. Ni kita hidup ni, kita tidak boleh lari ni. Tak boleh lari dengan siapa? Berdamping dengan para ulama, dengan orang soleh. Apa kepentingan yang duduk dalam orang soleh tuan-tuan? Ni dia kepentingan duduk dengan orang soleh ni, ada keberkatan. Ada? Duduk dengan orang soleh ni, dia ada berkat. Itu sebabnya kita jangan jauh daripada duduk dengan orang soleh. Kerana duduk dengan orang soleh ni, kita sentiasa maknanya terpantau dari sudut kelakuan dan tindak laku kita.
Tuan-tuan duduk dalam majlis ni, ada agaknya rasa-rasa tuan-tuan keluarkan kotak rokok, isap rokok kat dalam majlis? Tak? Ada tak? Tak berani tuan-tuan. Kalau ada tu, ini tak sioman nama dia. Mungkin orang yang bercakap tak marah. Orang-orang lain angkat tuan-tuan direndam dengan dalam kola tu. Ada gitu. Maknanya itu tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu ni, kita nak isap rokok ni lagi pada tadi maghrib, tadi lepas berbuka tak isap rokok pun. Tak tahan lah ni. Duduk dalam majlis ilmu nak isap rokok tak boleh. Sebab apa? Kerana kita rasa diri kita dipantau. Rasa kita ni beradab. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni, maka kita rasa perbuatan, akhlak, tingkah laku kita semuanya akan rasa maknanya baik belaka. Tapi kalau rasa tuan-tuan duduk bersama dengan orang-orang yang tidak baik, maknanya tingkah laku, perkataan ataupun niat nak buat benda-benda buruk ni sentiasa je ada di dalam jiwa kita. Itu sebab pentingnya kita duduk dalam majlis orang-orang soleh. Tak kira lah siapa-siapa pun tuan-tuan duduk dalam majlis mereka, makna duduk dalam majlis orang-orang soleh ni diberikan keberkatan. Pentingnya besok kalau orang ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam majlis orang soleh pun akan diambil kira sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia kita ni. Kita nak arak dengan semayang tak ada. Kita nak arak dengan puasa pun tak apa banyak. Puasa qada tahun lepas pun itu pun gagal lagi nak nak dilunaskan. Nak puasa sunat-sunat ni memang tak main lah. Dia dalam kamus dia puasa sunat ni memang lagi tak ada. Yang wajib pun kantol, puasa sunat lagi kantol. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, duduk dalam majlis orang soleh ni dapat pahala. Pahalanya kerana apa? Kerana mereka maknanya menjauhkan diri, maka terhalang, terhijab kepada mereka ni nak buat benda-benda yang tidak elok. Jadi besok bila bertemu dengan Allah, dihisab, dinilai. Kalau tuan-tuan baca dalam Mustikah Hadis, jilid yang pertama, ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika mana di depan Rabbul Jalil, ada lelaki yang dipanggil di depan Allah Ta'ala, Fulan bin Fulan, panggil depan Allah. Lalu dibentangkan kepadanya 99 lembaran, tis'a wa tis'unan. Dibentangkan amalan dia tu 99 gelung, lembaran. Berapa banyak tuan-tuan? Satu lembaran itu sejauh mata memandang. Satu lembaran amalan tu sejauh mata memandang. Kita ni tuan-tuan hidup, Allah Ta'ala bagi kepada kita maknanya 24 kotak satu hari. Setiap orang Allah Ta'ala bagi 24 kotak. Tuan-tuan bayangkan, bermaknanya satu lembaran itu ada 24 helai ceraian. Yang mana 24 kotak ni dikira daripada 24 jam satu hari. Mana tengok satu kotak ada yang hitam, satu kotak yang kosong, satu kotak yang maknanya separuh terang, lagi separuhnya gelap. Ada yang kotak memang gelap sungguh. 24 kotak. Buka tak ada apa, buka tak ada apa, buka tak ada apa. Allahu Akbar. Dan sehinggalah dibentangkan 99 lembaran ini, maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, adakah daripada catatan yang kau tengok ni, maknanya pencatat-pencatatan aku ni dia menzalimi kamu? Dia kata, tak ya Allah, tidak. Tak nampak pun satu daripada catatan ni yang kiraman katibin ini berlaku zalim. Allah Ta'ala tanya lagi, adakah daripada amalan lembaran ini sesuatu yang kau tak puas hati? Puas hati ya Allah, semua yang tercatat ni semua puas, kena betul dengan aku dah. Bayangkan tuan-tuan, habis macam mana? Semua lembaran ni tak ada benda yang baik. Berkatalah lelaki ni, tak ada yang baik ya Allah. Allah Ta'ala kata, ada yang baik untuk kamu.
Maka dibentangkan depan dia. Maknanya satu lembaran daripada satu kertas yang ditulis kecil, secebih kertas yang ditulis dengan kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lalu ambil kertas ni ditimbang, letak dalam timbangan, letak 99 lembaran tu dari satu timbangan, maka timbangan ni yang ada tulisan Allah di dalamnya, dia melebihi berat daripada yang 99 tadi. Ni tuan-tuan, sebabnya kita duduk dalam majlis ilmu ni jangan kita pandang kecil. Walaupun mengaji tak dapat apa benda pun, duduk dalam majlis ilmu ni sekurang-kurangnya dalam tempoh 45 minit, dalam tempoh 50 minit, kita telah menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Ada? Kita telah menjauhkan diri kita daripada membuat perkara-perkara lara, keji dan mungkar. Walaupun 45 minit, tetapi 45 minit itu di sisi Allah Ta'ala adalah sesuatu nikmat yang paling berharga, yang manusia banyak tak tahu nilai. Yang manusia banyak tak boleh nilai. Dok kita kira 45 jam, yang 45 minit dia sikit. Bayangkan kalau tuan-tuan menginfakkan diri tuan-tuan setiap waktu, setiap hari selepas di antara solat maghrib dengan isyak, tempoh 45 minit. Tapi 45 minit ini adalah 45 minit yang bernilai. Duduk dalam majlis ilmu, tak bercakap benda-benda yang bersangkutan dengan dunia. Duduk aja mendengar. Walaupun tak dapat apa-apa, tak ada catat pun, baca pun tak ada, duk tongkat dagu je. Tak apa juga. Tapi 45 minit itu adalah 45 minit yang bernilai. Dengan 45 minit inilah yang akan memberatkan suratan amal tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dok kira kita tuan-tuan. Sebab kita kena ambil berat. Jangan pandang 45 minit tu sikit. Kalau dia nilai, maka dia lebih baik daripada 45 tahun punya hidup. Ini dia tuan-tuan. Sebab tu boleh tuan-tuan tengok hadis ini dalam mustika hadis jilid yang pertama, dalam bab beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan hari akhirat, dalam hadis yang bernombor 119, hadis yang ke-119. Tuan-tuan balik tengok, kalau ada mustika hadis tu dalam simpanan tuan-tuan, ada? Jadi gitu tuan-tuan, hadis 118 atau 119 gitulah. Jadi tuan-tuan tengok tu. Jadi maknanya besok Allah Ta'ala tanya, tak ada maknanya amalan baikkan. Pernah tak kamu duduk dengan orang soleh? Dia tanya, pernah tak duduk dengan orang soleh? Tak ada tu. Pernah tak makan sedulang dengan orang soleh? Tak ada juga. Ini orang mana ni tak pernah jumpa orang soleh ni? Berjalan pun tidak, duduk dengan majlis orang soleh pun tidak. Maknanya makan pun tidak, berjalan pun tidak. Maka ditanya yang terakhir, adakah nama kamu daripada nama-nama orang soleh? Tak juga, nama bro. Apa nama? Nama bro tuan-tuan. Nasib baik tak bro. Nama bro itu bukan nama orang soleh tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu nama pun dikira sebagai satu pahala di sisi Allah Ta'ala. Kita duk ambil berat, tak ambil berat, kita tak nama tak. Bagi nama anak-anak macam-macam nama kita bagi. Sedangkan disebut dalam kitab Muhimmah fil ilmu hadis. Kitab Muhimmah fil ilmu hadis menyebutkan tentang pentingnya nama-nama ni diambil berat. Memberi nama-nama anak ni dengan nama-nama Ismullah, iaitu nama-nama Allah Ta'ala. Abdullah, Abdul Muttalib, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Diberikan pula nama-nama itu dengan para nabi, nama para nabi, nama para sahabat. Ini kita tak ambil kira tuan-tuan. Tanya ni siapa nama Abu Bakar? Nama Abu Bakar tak komersial langsung. Nama komersial. Dah diberi nama pula Abu Bakar, ditaruhnya ben terbakar kawan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dia tuan-tuan. Kita ni tak tahu nak nilai. Ada? Tak tahu nilai tu tuan-tuan. Nama tu besok di sisi Allah Ta'ala tu,
Kerana apa tuan-tuan nama ni penting? Kerana manusia apabila berhadapan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar, mereka akan dipanggil dengan nama-nama dia. Dia bukan panggil dengan gelaran tuan-tuan, dipanggil dengan nama. Dipanggil Fulan bin Fulan tu daripada umat Nabi Adam. Tengok tu siapa punya nama ni. Tak. Maka bila namanya tak baik, malu dia, menundukkan muka dia depan Allah Ta'ala dan daripada pandangan orang ramai. Tu penting tuan-tuan. Nama. Kita dalam masyarakat kita dengar makna apa ada pada nama. Jangan. Tak. Nama ni penting tuan-tuan. Tak. Nama ni penting. Sehingga di sisi Allah Ta'ala nama ni pun sebagai satu aset di sisi Allah. Sebagai satu pahala. Jadi kita peringatkan pasangan-pasangan kalau dapat anak, carilah nama yang elok-elok. Ni nama panjang-panjang lah tu. Orang selalu minta nama, Ustaz bagilah nama anak saya ni. Kita dah bagilah nama yang elok. Ni kalau ni nama ni macam ni pula Ustaz. Kan? Nama dia apa? Baru-baru ni ada orang datang jumpa saya, bagikan anak dia nama apa? Nora Love. Nora Love. La ilaha illallah. Pening kepala tuan-tuan. Kita kata ni anak kau ni apa benda nama kau ni? Tak. Jadi macam mana ni tuan-tuan? Jadi orang-orang ni tuan-tuan, dia beri nama tanpa ada ilmu. Jadi orang-orang ni mesti diperbetulkan. Beri nama dia betul-betul. Kadang-kadang tu mak kita tu dibagi nama untuk cucu nama baik-baik tu. Kita kata mak ni nama orang dulu-dulu. Nama orang dulu-dulu mak, kan? Nama Lokman. Ni mak zaman ni dah tak ada Lokman dah. Norman. Lain pula namanya. Dah. Mak taruhlah nama Yakub. Mak nama Yakub dah tak sesuai. Jacob, mak Jacob. Ya Allah, ya Allah. Inilah dia tuan-tuan, kedangkalan dan kejahilan manusia pada zaman ni. So belajar tak mahu. Diberikan tunjuk ajar, dia menolak pula. Ini dia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dah. Supaya kita ambil faham, maknanya duduk berdamping dengan orang-orang ulama ni, maknanya adalah sesuatu keberkatan yang kita akan dapat. Kalau turunnya berkat, orang yang duduk dalam majlis ilmu dia akan mendapat berkat. Duduk dengan orang-orang yang lara, turun bala, dia pun dapat bala sekali. Itu dia. Jaga tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Beliau terus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadatnya. Duk mengaji ni tuan-tuan, mesti bersungguh-sungguh. Kuat. Bila mengaji ni, itu sebabnya disebut oleh ulama, orang yang menuntut, dia hina ketika mana dia menuntut. Mana tanyalah siapa-siapa pun, orang menuntut ni tuan-tuan, dia hina. Dia hina ketika dia menuntut, kena marah. Dah tua-tua mengaji, kena marah. Kami duk mengaji dengan Tok Guru kami di Mesir, di Azhar sana. Dia panggil kita apa? Keldai. La ilaha illallah. Kalau kita kata kena tampar orang tua ni kan, tuan-tuan, dia panggil kita keldai. Ya himar, dia kata. Satu masjid pula dengar tu. Bila sebut himar, wah, semua kelas-kelas lain tengok, siapa pula yang kena himar tu. Dia kata, Allah hinanya tuan. Hinanya. Dia dah kata ni himar ni dah lali dah dengan orang Arab, dia kata. Masyarakat Arab ni himar ni dah lali, dia kata. Dia pun tanya, kalau sekiranya tempat engkau ni apa binatang yang jinak? Kita panggil lembu. Dia pun kita ajar dia sekali lembu, dia dah tahu dah. Besok kita tak dapat baca, ya lembu. Lembu pula. Allahu akbar tuan-tuan. Ni orang Arab. Kita jangan ajar dia cepat dapat dah. Lekat sungguh. Tiap-tiap hari kena lembu dengan seh. Allah, malu tuan-tuan, malu. Tapi macam itulah dia. Orang menuntut ilmu ni memang dia hina. Nak mengaji kadang-kadang terpaksa minta terhege-hege, nak minta bantuan, nak minta maknanya sumbangan. Kadang-kadang orang bagi, kadang-kadang tidak. Nak bagi pun dia tengok mana jalan dia ni, mana lain dia ni. Allahu akbar. Susah kadang-kadang nak dapat.
Nak minta tu bukan nak minta apa tu, nak minta tolong, nak minta bantuan, susah. Kadang-kadang kita hantar maknanya borang bantuan, dibalingkannya. Hinanya tuan-tuan, hina. Tak? Jadi dengan sebab tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan tengok tu, kalau kita ada anak-anak, kalau dia menuntut ilmu, kalau begitulah jadinya, ambillah iktibar. Janganlah kita rasa tersinggung. Sebab ulama'-ulama' dah sebut daripada awal dah. Maknanya kalau menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu pada adatnya, mereka adalah orang yang hina. Dia. Tapi tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu ni, dia mulia ketika mana dituntut. Dia mulia. Bila dia mulia tu, bila dia dah belajar dah habis, waktu orang nak guna dia, orang pula terhege-hege cari dia pula. Tolong jadi imam. Ni imam tak ada ni. Tak. Kami ni tak tahu, baca Fatihah pun rasa tak betul. Waktu tu dia orang nak. Maknanya mulia dia tu. Kami ni nak buat kenduri ni, tak ada orang nak baca doa. Yang kami baca doa selalu doa masuk tandas je. Doa nak makan tak reti dah. Panggil dia baca doa panjang tu. Tak tahu dia baca doa musafir, orang pun amin juga. Tak tahu apa benda langsung, boleh amin. Mulia dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh mengajar alif bata. Mulia dia tu. Nak banding dengan orang tak tahu tu. Nak tunjuk kepada kita tuan-tuan, orang yang bila dia ni maknanya menuntut ilmu, dia akan mulia ketika mana dituntut. Orang sanjung dia, orang makna beri keutamaan dia kepada dia. Tengok dalam majlis-majlis, tengoklah orang-orang dalam orang berilmu ni dalam majlis-majlis, dimuliakan dia, tempat duduk dia, makan dia. Kalau bak kepala kambing ni semuanya tok guru. Disuruh tok guru mati dulu. Dia tu. Ya tuan-tuan, mulia tu. Mulia tu. Nak tunjuk apa? Itu keadaannya. Jadi dengan sebab itu, dalam bab mengaji ni kena bersungguh-sungguh. Tak dia boleh main-main. Nak jadi ulama' ni tak semestinya pergi belajar kat Mesir, tuan-tuan. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, dia mengaji dalam negeri je. Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Darul Hijrah di Madinah, tuan-tuan. Yang kita kenal kehebatannya. Kan? Kenal kehebatannya. Kalau pergi ke Masjid Nabawi tu tak pernah pakai selipar. Tak? Pergi ke Masjid Nabawi tu sembahyang tak pernah pakai selipar, tuan-tuan. Orang tanya dia, wahai ulama, wahai syekh, kenapa tak pakai selipar? Maka apa jawapan dia? Tidakkah kau tahu siapa yang di bawah kamu ni? Allahu Akbar. Begitu tawaduknya dia, tuan-tuan. Ilmunya. Dengan ilmunya tadi. Kan? Nak berjalan tu dok fikir kalau pakai selipar tu, pijak bumi tu, siapa yang ada bawah tu? Sedangkan dia tu berjalan jauh lagi nak sampai kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa selipar sampai masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bawa selipar sampai dalam masjid. Itu dia. Kan? Ni orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu apa benda. Khalifah bagi kuda, tuan-tuan, suruh naik kuda. Dieretnya sampai ke masjid. Ni satu hari khalifah bagi hadiah. Wahai ulama, wahai syekh, tuan guru, makna ni hadiah untuk kamu. Senang nak pergi belajar, nak pergi mengajar, senang. Nak pergi mengajar. Sebab Imam Malik ni dia mengajar di Masjid Nabawi, mengajar hadis. Dan tempat dia ni bila dia mengajar, dia akan menghadap di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia membaca hadis, dia akan menyebutkan sahibul hadis. Tu sahibul hadis. Maka telah bersabdalah sahibul hadis, dia tunjuk depan. Dia gitu. Ni kisah maknanya Imam Malik radhiyallahu anhu. Orang bagi kuda, tak naik dia. Syekh Hamzah tak naik kuda ni. Deret je. Tidakkah kau malu siapa yang kau duduk di atas, siapa yang di bawah ni? Allah, kalau kita, tuan-tuan, kereta sampai depan masjid. Tak? Kalau boleh naik, dinaik sampai ke atas tempat sembahyang. Tak? Ni dia, tuan-tuan. Parking jauh sikit tak boleh. Jalan kaki sikit tak boleh. Panas sikit tak boleh. Allahu Akbar. Inilah dia maknanya manusia akhir zaman. Kalau tak, semuanya nak mudah belaka, tak mahu susah. Itu sebabnya disebut oleh ulama, barang siapa
penuntut ilmu dia tidak merasa satu detik kesusahan dalam menuntut ilmu, maka dia akan susah untuk selama-lamanya. Itu dia. Mana orang menuntut ilmu ni tuan-tuan, kalau dia tak pernah rasa susah dalam menuntut ilmu, maka dia akan susah untuk selama-lamanya. Sebab tu orang menuntut ilmu ni dia mesti rasa susah. Susah tu tuan-tuan. Mesti rasa susah. Menuntut ilmu, baju ni kena basuh sendiri, masak sendiri, pergi cari semua sendiri tuan-tuan. Tak ada siapa yang urus. Kalau kita duduk di rumah, semua orang urus. Orang rumah boleh urus. Tapi menuntut ilmu, kita kena buat sendiri. Makan ke tidak engkau, tu lantak engkau lah. Ini sebab kita kena ingat. Jadi maknanya bila kita menuntut ilmu ni, memang begitulah adatnya. Begitulah adatnya. Dan apabila dan beliau bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadat. Ni bila kita bermaknanya melakukan, bila kita beribadat ni, nak beribadat sungguh-sungguh. Jangan ibadat sambil lewa. Ibadat ni jangan sambil lewa tuan-tuan. Buat ibadat ni sungguh-sungguh. Bila kita semayang ni sungguh-sungguh. Dah masuk saf ni nak semayang, biar bersungguh-sungguh. Bila masuk dalam saf, ini dah masuk saf ni lah, waktu tu lah dengan handsetnya, waktu tu lah dengan handphonenya, waktu tu lah semua bagai kita. Dia waktu tu. Maknanya ada benda rintangan-rintangan ketika kerana kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Tak ada kesungguhan tu bila nak ibadat. Nak menuntut ilmu pun begitu juga. Kita ni bila nak tahu dah hari ni ada kelas, ataupun besok malam ada kelas, subuh ada kelas, siap-siap daripada malam tu. Tu bersungguh tu. Ini waktu nak pergi belajar baru nak cari kitab. Datang-datang pula salah bawa kitab pula, Tajul Muluk dia bawanya. La ilaha illallah. Buku sama warna biru. Tapi kitab lain dibukanya. Orang duk baca ni maknanya tentang kisah penulis, dia baca kitab lain. Mana apa? Tak bersungguh. Mengaji datang, bolpen pun tak bawa. Tak bersungguh mengaji. Catatan pun tak ada. Tak bersungguh mengaji. Dia ilmu tak akan dapat. Dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Demikianlah caranya hidup beliau, dari sejak umur remaja hingga ke dewasa, dan kembali kepada tu. Nak tunjuk apa kepada kita tuan-tuan, betapa berkatnya umur orang ni. Betapa berkatnya umur orang ni. Walaupun maknanya dia ni hidup bukanlah lama umur dia. Kalau kita tengok umurnya bukanlah lama sangat, kan? Tak panjang umurnya, sekitar 60 lebih je kita ada. 80 lebih. 88 tu maknanya bukanlah, bolehlah dikira sebagai umur lanjut. Tapi nak tunjuk walaupun lanjut umur dia, berkat umurnya tu. Daripada celik mata sampai tutup mata tu. Maknanya dia punya waktu semua manfaat belaka. Tak ada waktu yang terbuang. Lantaran itu dia kata, ramailah pelajar-pelajar yang datang mengunjunginya. Sebab ilmu dah banyak, maka ramai orang yang menuntut ilmu kat dia. Kena orang alim tu tuan-tuan. Tu sebabnya matinya orang alim ni satu lampu terpadam yang tak boleh dinyalakan oleh orang lain. Satu lampu tu terpadam tu, itu nisbah orang alim tu mati tu. Maka tak boleh ada orang nak ganti tu lampu tu. Tapi kita ni waktu lampu tu menyala, kita tak nak ambil manfaat. Dah mati baru sebut, tu dah mati dah, tak sempat nak belajar. Dulu dia mengajar, kau tak datang pula. Tu dia. Ni masalah kita tu. Waktu tu orang tu hidup, kau tak nak mengaji. Dah mati baru nak sebut, dia tu alim. Dapat sebut alim dia, mengajinya tak dapat. Tu dia tuan-tuan. Jadi ada orang-orang yang berilmu ni, tuntut ilmu kepada mereka. Tuntut ilmu kepada mereka. Datang kepada rumah mereka menuntut ilmu.
datang dalam kuliah-kuliah mereka menuntut ilmu. Sebab itu adat yang penuh mesti diikuti. Itu manhaj yang mesti diikuti. Nak menuntut ilmu ni mesti datang menadah, datang berjumpa. Bukan tuan guru datang, bukan ulama tu datang jumpa kita. Mana? Perlu diingat tau. Datang memuliakan ni. Kerana datang kepada itu adalah sebagaimana menghormati akan ilmunya. Tu hormat pada ilmu. Kan? Jadi apa dia kata, sehingga dengan itu tersebar luaslah manfaat yang ditabur oleh beliau ke merata tempat. Beliau juga merantau dan mengunjungi beberapa negeri untuk tujuan dakwah dan menyebarkan ilmu pengetahuan, sehingga tersebarlah pengajaran ilmu agamanya kepada orang ramai. Beliau juga menjumpakan penyair. Ni dia kata ulama-ulama ni dia bukan mahir, dia bukan pakar dalam satu benda. Dia pakar dalam ilmu tasawuf, tapi dalam ilmu-ilmu lain dia alim juga. Kalau kita ni kalau bab engineer je yang kita faham. Yang lain-lain tak reti kita. Kita tak faham benda lain. Kan? Jadi ulama-ulama ni sebenarnya dia ilmu dia bukan yang bersangkutan dengan apa yang dia faham ya. Sebenarnya dia ilmu dia tu, cabang ilmu dia tu banyak. Kan? Bukan satu benda je dia tahu. Disiplin-disiplin ilmu yang lain tu semua dia tahu. Dia juga ulama hadis, dia juga pakar dalam bidang Quran, dia pakar dalam ilmu nahwu, tahu belaka dia. Dia gitu. Itu sebabnya kita tengok macam apa ni, ulama yang datang ke tempat kita baru ni. Baba Liyat datang kepada kita. Baba Ismail. Dia tu pakar dalam bidang ilmu. Semua ilmu dia pakar. Tapi kemahiran dia tu ialah dalam ilmu tauhid. Waktu bila dia kupas ilmu tauhid tu, benda-benda pelik keluar. Benda yang tak pernah kita dengar. Dok dengar dia punya kuliah, Allah, hai. Ini aku tak pernah dengar, ni tak pernah dengar ni. Dok kita dengar kuliah ni, kuliah tauhid biasa-biasa je. Ini benda-benda yang kita jarang dengar dibincangkan. Adanya maknanya wajib mutlak ada, wajib mutlak zati ada. Ada wajib mana yang apa irdi ada. Tak pernah dengar kita. Pening kepala. Allahu akbar. Kita dengar biasa-biasa je. Ni kita tak pernah dengar. Kerana apa? Dia orang yang berkepakaran. Orang yang mempunyai kemahiran dalam bab tu. Tapi tanya lain, hebat juga. Ni bab-bab maknanya sejarah ni dia tahu. Ni ulama ni kurun berapa, dia dah boleh siap kira ni umur dia berapa, tahun berapa dia lahir. Kita ilmu hisab pun tak lepas. Dia boleh kira tu. Ni kalau tahun berapa ni, dia ni ulama tahun kurun ke berapa. Dia boleh sebut tu. Makna dia pakar tuan-tuan. Dia mahir tu. Tu nak sebut maknanya tu sebab boleh sampai kepada peringkat dia tu. Dok kita ni tahu saja je. Kan? Tapi bukan orang yang pakar. Jadi dia ni merupakan seorang penyair yang berbakat. Apabila maknanya mengungkapkan syairnya, saya terpesona, mempersonakan. Juga seorang penulis. Orang juga maknanya berbakat dalam menulis, mengarang. Tulisannya sungguh mengharu dan maknanya memikat hati. Apabila beliau berpidato, seorang juga pakar dalam berpidato, mahir dalam bidang pidato, menimbulkan minat. Orang dengarnya tertarik dengan perkataan-perkataan yang dia keluarkan. Apabila berhujah, sering juga makna dia ni bukan seorang ahli pidato, orang yang pandai berdebat. Kalau berdebat, dia punya hujah memang payah orang nak patahkan. Ni dia tuan-tuan ulama ni yang nak sebut ni tadi. Beliau terkenal sebagai seorang pengarang yang jelas segala ibaratnya, kukuh dalam pengolahannya, mendalam segala bahasannya, meneliti dan dalam pengambilannya, hujahnya terang, penerangannya mengkagumkan amat luas. Serta maknanya tuan-tuan, dia ni bukan kata luas dari sudut pandangan dia. Pandangannya luas. Kenapa? Dia boleh menceduk di mana-mana arah sekalipun.
menjadikan ibarat untuk jadi dalil. Ni bukan ambil satu je, dia boleh ambil banyak benda. Tengok ibarat pada dunia, dia boleh ambil jadi, dia bagi hujah. Nak tengok benda ni hidup, dia boleh jadikan hujah. Dia boleh ambil belaka. Ini hebatnya pengarang kitab kita ni. Dan beliau juga mengukuhkan pembicaraannya dengan ayat-ayat Quran. Makna kalau kita ni berhujah, berpidato, bercakap, kalau tak ada ayat Quran, maka lemah kalam tu. Kalam tu jadi lemah. Kenapa? Kerana dia tidak ada sandaran. Nanti kita bercakap ni ada Quran, ada hadis, kalam tu kuat dah. Sebab apa? Dalilnya dalil Quran yang datang daripada Allah Ta'ala. Kalau tak ada dalil Quran, maka disandarkan dia kepada nas, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tak boleh berlawan juga. Kenapa? Kalam Rasulullah itu dia wahyu daripada Allah Ta'ala. Tak boleh lawan juga. Sebab kalau nak berhujah orang pakai kalam Quran ni, pakai maknanya Quran pakai hadis ni, memang mati kita. Sebab dalil tu dalil yang qat'i. Makna dalil yang qat'i ni dalil yang memutuskan akan dan melemahkan akan segala dalil yang lain. Bawa marilah dalil orang ni, dalil pujangga ni, mati belaka tuan-tuan. Tu berhujah ni, kalau hujah dengan Quran hadis ni, habis semua belaka. Tu. Kenapa? Dia dalil yang qat'i, yang melemahkan akan segala dalil yang lain. Merendahkan akan segala dalil yang lain. Dan kata bicara dan para tokoh imam untuk mencabut dari gangguan-gangguan di dalam diri dan was-was dalam dada setiap yang syubhah, dan membetulkan setiap buruk sangka sehingga tiada ditinggalkan satu kemuskilan, muskilah maknanya persoalan, melainkan dicelahnya, atau sesuatu persoalan pun melainkan dijawabnya. Yang demikian itu boleh diikut di dalam semua karangan-karangannya. Disebutlah karangan-karangan dia. Di antara karangan-karangan dia yang terbesar, inilah kitab dia. Kitab yang kita nak baca ni, iaitu kitabnya An-Nasihu An-Nasahi'u Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ini satu daripada kitab dia yang paling besar dan kitab dia yang paling masyhur. Ni pengarang kitab ni tuan-tuan. Jadi kita boleh tengok mana-mana kitab yang dia ada ni. Jadi kita nak ambil salah satu manfaat daripada kitab yang ditinggalkan. Dan beliau ni, iaitu syekh kita ni, Allah yarham, dia wafat pada petang hari Selasa 7 hari bulan Zulqa'dah 1132 Hijrah, dan dikebumikan di Zambal di kota Tarim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggandakan dengan balasan pahala yang banyak. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu dulu insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi bila kita menuntut ilmu ni tuan-tuan, tentang bagaimana yang perlu kita tahu, iaitu afdalu fi adab fil adabil muta'allim. Faslun, fasal pada kita mengajarkan tentang adab orang menuntut ilmu. Supaya apa tuan-tuan? Adab ni penting. Kalau tuan-tuan merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab beriman kepada hari kiamat, bahawa orang yang menuntut ilmu ni, orang yang ketika mana dia hidup ni tuan-tuan, dia memperbaikkan adab dan budi pekertinya, boleh menyebabkan dia masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, kita ni perlulah maknanya bila menuntut ilmu, makna mengadapkan diri kita dalam menuntut ilmu. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita mudah untuk ilmu tu masuk dalam diri kita. Kita mengaji banyak dah, tuan-tuan mengaji banyak dah tu. Kitab yang ada kat rumah tu, kalau diletak atas, dihimpunkan depan kita ni, dah menutup kita dah. Mana orang sana dah tak boleh nampak kita dah. Banyak kitab tuan-tuan tu. Tapi nak tengok tu ilmu tu dia lekat tak lekat. Nak tahu ilmu tu manfaat, dia beramal ke tidak? Tu nak tahu ilmu tu manfaat tak manfaat. Dia kalau ilmu manfaat, dia beramal. Sebab apa jadi ilmu tak manfaat? Nak kena ambil cerita tuan-tuan. Sikit-sikit kita ambil ceritalah.
maka dia kata sesungguhnya telah sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salaha jasada kulluh wa idza fasada jasada kulluh ala wahya qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada seketul daging, sekadar boleh ditelan apabila eloknya. Nasaya eloklah jasad semuanya, dan apabila rosak ia, nasaya rosaklah jasad itu. Dan tidak bahawa, maknanya tidakkah bahawa itulah dia hati. Maka apa yang Rasulullah nak beritahu kat kita ni? Maka dia kata, hendaklah sesungguhnya orang yang nak menuntut ilmu ni mengelokkan akan niat dia bila menuntut ilmu. Tu. Ada orang yang nak menuntut ilmu ni, tuan-tuan, kalau dia nak dapat ilmu, yang pertama hendaklah dia maknanya memperelokkan akan niat dia. Niat ni dekat mana, tuan-tuan? Dalam hati. Niat ni dalam hati. Dia. Jangan dia ni datang untuk ilmu, nak tonjolkan muka dah. Nak. Kau tak tahu aku. Aku ni ahli masjid, kan? Aku ni orang kaki belajar. Datang niat tak betul tu. Jadi dengan sebab itu makna ilmu tak bermanfaat. Itu sebabnya maka dia kata apa? Dia kata yutayyibul qalbu lil ilmi kama yutayyibul ardu liziraah. Bahawa dia kata apa? Dieloknya hati bagi ilmu seperti mana dielokkan bumi dengan tanaman. Jadi kita nak elokkan hati kita ni mesti dengan ilmu. Tak ada ilmu maka jadi rosak. Macam mana kita nak nampak bumi ni jadi pandang nampak menarik, tempat tu nampak menarik, kita tanam dengan pokok-pokok, rasa segok, kita pandang tu nampak sejuk mata memandang. Nak ada bunga-bunga, ada warna-warninya. Jadi begitu, tuan-tuan. Maka hendaklah sayugia bagi orang yang menuntut ilmu ni, murid itu merendahkan dirinya kepada gurunya. Hendaklah dia merendahkan diri dia kepada guru, dan beradab ia sertanya, sekalipun guru itu lebih muda daripadanya nisbah umur, dan kurang masyhur, dan kurang keturunan, dan kurang makna kebaikan, dan lain-lainnya. Jadi orang untuk ilmu ni hati nak kena betul. Nak jaga hati betul-betul, salah satu daripada maknanya cara bahawa ilmu tu akan dapat kepada kita. Itu sebab kena hormat. Walaupun yang datang mengajar kepada tuan-tuan tu orang lebih muda daripada tuan-tuan. Yang mengaji tu tua-tua belaka. Bayangkan tu, tuan-tuan, kami duk mengaji tu, tok guru kami ni muda daripada kami. Umurnya baru 26 tahun. Yang datang mengaji tu semua tua-tua, 70, 80, janggut sampai ke dada panjangnya. Datang tu cium tangan tok guru tu, hormat tu. Tok guru kata himar kau himar lah, aku nak mengaji. Allahu akbar, tuan-tuan. Berkat tu, berkat. Ikhlas niat dia, dapat dia ilmu. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bicaranya tentang maknanya adab-adab orang yang menuntut ilmu ni. Supaya apa, tuan-tuan? Bila kita belajar tentang adab ni, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan kepada kita maknanya pintu-pintu ilmu untuk kita faham. Bukan setakat faham, kita boleh beramal dengan ilmu yang kita faham, insya-Allah. Jadi insya-Allah panjang umur kita sambung lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تعصر علينا وارضنا وارض عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله